Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami. Pengenalan kepada pengajian ilmu fiqh. Alhamdulillah, kesimpulan ataupun kesinambungan yang kita bincangkan di antara Madrasatu Ahli Ra'yi dan juga Madrasatul Hadis, Madrasatu Ahli Hadis. Antaranya ringkasan yang kita telah bincangkan sebelum ini, Madrasatu Ahli Hadis mereka bertapak di mana? Di Hijaz. Hijaz ni di mana? Iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Manakala Madrasati Ahli Ra'yi mereka bertapak di mana? Di Kufah. Kufah tu di mana? Di Iraq. Jadi di sini ada dua. Satu Madrasatu Ahli Hadis bertapak di Hijaz, iaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu lagi Madrasatu Ahli Ra'yi bertapak di Kufah, iaitu di negara Iraq. Kemudian Madrasatu Ahli Hadis, al-hayah fiha basitah. Kehidupan pada dia kehidupan yang mudah, tak ada banyak rungsing dan juga banyak isu yang berbangkit. Sedikit masalah yang baru di dalam Madrasatu Ahli Hadis. Berbeza dengan Madrasatu Ahli Ra'yi, di situ masalahnya agak muaqqadah, ia agak sulit, rumit, kerana banyak masalah-masalah baru, isu yang berbangkit. Madrasatu Ahli Hadis, banyak hadis-hadis kerana banyaknya sahabat. Bila banyak hadis, banyak periwayat rawi, periwayat hadis adalah di kalangan sahabat. Madrasatu Ahli Ra'yi sedikitnya hadis kerana sedikitnya sahabat, periwayat hadis. Kemudian Madrasatu Ahli Hadis ini tidak ada di dalamnya hadis-hadis maudhu', tak ada. Berbeza dengan Madrasatu Ahli Ra'yi, pada ketika itu dah mula dah ada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Kemudian Madrasatu Ahli Hadis banyak mengambil daripada syekh mereka di kalangan Ahli Hadis, guru-guru mereka di kalangan Ahli Hadis. Manakala Madrasatu Ahli Ra'yi mereka banyak ambil daripada syekh mereka, guru mereka, iaitu di kalangan Ahli Ra'yi. Kemudian Madrasatu Ahli Hadis ini mereka tak suka fiqhut taqdiri, al-fiqhul fardi, fiqh andaian. Andai kata berlaku seperti ini, apa solutionnya? Andai kata berlaku seperti ini, macam mana nak buat? Mereka kurang qillatul furu', kurang membincangkan masalah-masalah furu'. Tetapi di dalam Madrasatu Ahli Ra'yi mereka banyak membincangkan tentang al-fiqhul taqdiri, al-fiqhut taqdiri. Sebab itu banyak isu-isu furu' di dalam Madrasatu Ahli Ra'yi. Kemudian dalam Madrasatu Ahli Hadis mereka tak perlu kepada ra'yi, kepada ijtihad ataupun kepada logik, kepada illatul hukum. Sebab apa? Sebab hadis banyak, masalah isu yang berbangkit sedikit. Berbeza dengan Madrasatu Ahli Ra'yi, mereka perlu kepada ar-ra'yi, logik, illah hukum, sebab hukum, ataupun maqasid hukum, ataupun mereka perlukan kepada ijtihad. Kerana hadisnya sedikit, isunya banyak. Kemudian Madrasatul Hadis mereka al-i'timad, bergantung, kebergantungan kepada hadis itu lebih banyak. Berbeza dengan Madrasatu Ahli Ra'yi,
mereka bergantung kepada ar-ra'yi, iaitu ijtihad ataupun qiyas, itu lebih banyak. Itu antara kesinambungan perbezaan antara madrasatu ahli hadis, madrasatu ahli ra'yi. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi perbezaan mereka pada di antara contoh-contoh perbezaan antara madrasatu ahli hadis, madrasatu ahli ra'yi. Antara perbezaan mereka kita lihat satu isu, iaitu perbezaan mereka mengenai ila. Ila ni apa? Seorang suami lafazkan satu perkataan dengan isteri dia, satu lafaz dengan isteri dia, kata aku tak nak menyetubuhi kamu selama 4 bulan. 4 bulan hijri. Siapa yang buat ila terhadap isterinya, adakah tertalak isteri ke atas isteri tadi dengan habisnya 4 bulan tanpa suami merujuk isteri tadi, ataupun tawakuf selepas 4 bulan? Macam mana 4 bulan tu, adakah kita kata berakhir dengan 4 bulan tanpa suami rujuk, maka berlakulah ila, ataupun selepas 4 bulan tu tawakuf, KIV tu, cerai ataupun tidak. Jadi di sini majoriti ataupun jumhur mereka berpendapat adalah at-tawaqquf, selepas 4 bulan tak terus jatuh talak. Tak. Imma sama ada la'an yafi'a, sama ada dia nak rujuk kembali ataupun dia nak talak selepas 4 bulan. Inilah sebenarnya pendapat sebahagian di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di kalangan mereka yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Umar. Selepas 4 bulan, siapa suami yang melafazkan ila kepada isteri dia selepas daripada 4 bulan, tak terus jatuh talak, bahkan tawakuf dulu, KIV dulu, tanya suami macam mana, nak rujuk ataupun tidak. Kalau dia nak rujuk, maka isteri tersebut adalah isteri dia. Kalau dia nak cerai, maka isteri tersebut adalah bukan lagi isteri dia, dia dah cerai. Okey. Dan berpendapatlah ahlul ra'yi, apa dia? Talak itu berlaku dengan semata-mata berakhirnya 4 bulan. Itulah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak tak pendapat Abdullah bin Umar dan juga pendapat Abdullah bin Mas'ud? Pendapat Abdullah bin Mas'ud ini kita panggil pendapat apa? Ahlul ra'yi. Iaitu mereka kata apa? Talak ini akan berlaku dengan berakhirnya 4 bulan, automatik, tilqaiyan, terus berlakunya talak kepada isteri tadi. Itu perbezaan dia. Kemudian kita lihat lagi perbezaan mereka pada qada'il mar'ah. Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz siapa dia? Madrasatu ahlil hadis. Mereka mensyaratkan untuk qada' ini adalah az-zukurah. Apa? Lelaki. Wa yukhalifuhum ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi, madrasatu ahlur ra'yi ini mereka tidak sekata dengan madrasatu ahlil hadis. Mereka tak mensyaratkan az-zukurah, laki-laki, untuk qada'. Qada' ni makna apa? Qada' ni makna melantik perempuan sebagai pemimpin. Ahlul Hijaz, Ahlul Hijaz apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu ahlul hadis. Mereka kata, mereka syaratkan untuk menjadi al-qada', pemimpin, perlulah apa? Az-zukurah, syarat dia. Ahlul ra'yi kata tak perlu. Apa sebab perbezaan antara dua madrasah ni, ahli hadis dengan ahli ra'yi? Mereka merujuk kepada
penggunaan ar-ra'yi ataupun i'timadul hadis wal athar. Mereka refer kepada siapa? Refer kepada ar-ra'yi, iaitu ijtihad, ataupun i'timadul hadis, refer kepada hadis dan juga athar. Majoriti di kalangan ulama, iaitu ahlul hadis, mereka ini berpegang dengan hadis lan yuflih qaumun wallau amruhum imra'atun. Wallau amruhum imra'atan. Tidak akan berjaya suatu kaum. Lan yufliha qaumun, tidak akan berjaya satu kaum, wallau amruhum imra'atan, mereka yang melantik siapa? Perempuan bagi urusan mereka, yang menguruskan urusan mereka perempuan menjadi presiden, menjadi PM, Perdana Menteri. Mereka tak setuju berdasarkan hadis ini. Okey, riwayat Imam Bukhari dalam sahih dia, bainama qasa ahlul Iraq, sebaliknya ahlul Iraq apa? Al-Kufah, iaitu madrasah ahli ra'yi, mereka mengkiaskan al-qada ala syahadah, qada di atas syahadah. Fama yajuzu fihi syahadatul mar'ati, apa yang boleh padanya persaksian perempuan, maka haruslah padanya qada'uha, iaitu melantiknya sebagai pemimpin. Nampak tak? Di sini mereka menggunakan qiyas. Madrasatu ahli hadis, mereka refer kepada hadis lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan. Manakala madrasatu ahli hadis, mereka refer kepada qiyas. Mereka qiyaskan qada ini ke atas syahadah, persaksian. Apa yang boleh persaksian perempuan tu boleh, maka bolehlah juga qada, melantiknya sebagai pemimpin. Kesimpulan dia yatamayyaz ad-dawr al-thalith, iaitu zaman tabi'in, zaman tabi'in ini kita lihat telah, yang pertamanya telah zahirlah madrasah fiqhiyah. Dan madrasah fiqhiyah ini zahir kerana mengikut kepada zahir ittijahat, kecenderungan yang berbeza. Kebanyakannya kebanyakannya qad zahara min asasin siyasiyin, telah zahirnya kecenderungan yang berbeza-beza ini adalah disebabkan zahirnya asas kepada siasi yang itu politik. Seumpama munculnya khawarij, munculnya syiah, natijah bagi yang demikian kerana ittasa'at dairatul bahs al-fiqhi, luasnya daerah ataupun skop perbahasan fiqh ni luas, maka natijah lahirlah ada yang khawarij, ada yang syiah dan sebagainya. Kemudian perkara yang kedua, zahirnya fatwa sahabat dengan sumber yang baru pada fiqhil islami, muncul pada zaman tabi'in ini, iaitu fatwa sahabat ataupun pendapat ijtihad sahabat diambil sebagai masdar tasyri', diambil sebagai sumber dalil. Perkara yang ketiga, munculnya zuhuril hajah ila hifdzil ahadis,
keperluan untuk zahir ialah keperluan untuk menghafal hadis. Telah zahirlah pada zaman ini, zaman tabi'in ini, keberhajatan, keperluan untuk menghafal hadis-hadis Nabi dan juga asar di kalangan sahabat, selepas mana telah zahirlah pergerakan pada zaman tabi'in memaudhu'kan hadis, memalsukan hadis. Okey, pergerakan tu dah start lah bila pada zaman tabi'in. Perkara yang keempat, dhallal fiqh fi asri tabi'in ghairu mudawwan. Fiqh pada zaman tabi'in ni tak dibukukan lagi, cuma sekadar nukilan, diambil daripada sahabat ini, diambil daripada sahabat sekian, sahabat sekian ambil daripada Nabi. Jadi itu semua sekadar nukilan tapi tidak ada pada tulisan. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada hari ini kita bincang topik yang baru, iaitu perkembangan zahirnya madrasah ataupun mazhab fiqh. Kita lihat bermula zaman tabi'in, bermula pada awal kurun yang kedua, dan berpanjanganlah sehingga separuh kurun yang keempat hijrah. Dinamakan zaman ini dengan pelbagai nama. Ada dipanggil sebagai asrul a'immah al-mujtahidin, zaman imam-imam yang mujtahid. Kerana imam-imam yang mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mereka ini imam-imam yang mujtahid ini, imam-imam yang agung ini, sejarah fiqh Islami telah menceritakan, mentarifkan mereka muncul pada zaman ini, iaitu zaman tabi'in. Kemudian dipanggil juga zaman tabi'in, dipanggil sebagai asrul tadwin, bermulanya dibukukan ilmu-ilmu. Sebab itu tadwin, pembukuan ilmu-ilmu Islam, iaitu hadis an-nabawi, lagi apa lagi, ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh, telah muncul penulisannya pada zaman tabi'in. Ada juga dipanggil zaman tabi'in ini dipanggil sebagai asrul izdihar, ataupun dipanggil al-asrul zahabi lil fiqh islami, masa keemasan untuk fiqh Islami, untuk fiqh. Kita panggil zaman yang sampai ke kemuncaknya fiqh Islami. Okey. Sebab apa dipanggil sampai ke kemuncaknya? Kerana daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampailah betul-betul matang ilmu fiqh ini dan sempurna bila pada zaman tabi'in, di mana ulama-ulama bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada fiqh, sehingga mereka meletakkan tajuk, subtopik, mereka menyusun perbahasan-perbahasan, mereka mengeluarkan kaedah-kaedah. Dan mereka telah tinggalkan thawrah hailah, iaitu gelombang, kita panggil gelombang politik yang menakutkan, yang mengerikan. Mereka tinggalkan semua ini, mereka bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada fiqh, sehinggalah generasi yang datang selepasnya dapat mengambil istifadah, manfaat daripada ilmu ini. Kerana ini dianggap zaman ini, zaman tabi'in ini adalah dipanggil sebagai asrun nasyat al-ilmi, zaman kecergasan ilmu, zaman kematangan fikir.
Zaman berlumba-lumba dengan knowledge, ilmu. Zaman ijtihad al-fiqhi. Dan yang terakhirnya dipanggil juga zaman tabi'at tabi'in, dipanggil sebagai asrul ijtihad al-mutlaq. Zaman ijtihad mutlaq. Sebahagian pengarang mereka menyebut ke atas zaman ini zaman ijtihad mutlaq. Ijtihad mutlaq. Sebab apa ya? Ijtihad mutlaq. Sebab sebahagian ulama mereka bahagikan martabat-martabat ijtihad tu kepada 4. Ada yang dipanggil, kita panggil dia mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq ini makna seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu dipanggil sebagai mujtahid mutlaq. Pengasas kepada ketua dia. Kemudian dipanggil yang kedua mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad ini dipanggil mujtahid muqayyad bi mazhabi imamin. Dia mujtahid tetapi dia berkait. Dia mujtahid tetapi dia terikat dengan mazhab imam dia. Contoh seperti Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mereka ini adalah taraf mujtahid, tapi mereka terikat dengan mazhab imam mereka, iaitu Imam Abu Hanifah. Yang ketiga dipanggil mujtahid fi naw'i ilmin min al-ulum. Dia mujtahid pada satu cabangan ilmu. Contoh ilmu faraid ataupun ilmu qafiyah, ilmu al-arud contoh. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mujtahid fi mas'alatin minal masail. Dia adalah seorang yang mujtahid pada suatu isu, suatu masalah. Jadi ada 4 dipanggil sebagai mujtahid. Tuan-tuan boleh lihat di dalam kitab Ahmad bin Hamdan An-Namri Al-Harrani, dalam kitab ada Sifatul Fatwa. Okey. Yang dimaksudkan dengan ijtihad mutlak ataupun mujtahid mutlak ini adalah orang yang baginya sampai ke level ijtihad, martabat ijtihad mujtahid, wastaqalla fi ijtihadihi, menyendiri pada ijtihadnya dan dia tidak bertaklid kepada seorang pun dan tidak terkait dengan mazhab seorang pun, tak terikat dengan mazhab mana-mana pun. Seumpama imam-imam mazhab yang 4 dan juga selain daripada mereka dari kalangan imam-imam yang mujtahidin, yang mana bagi mereka ada pengikut-pengikut yang ramai. Kerana ini jenis nau' ini, jenis apa kita panggil mujtahid mutlak ini adalah di kalangan mujtahidin lam yu'raf biwujudihim bikasratin illa fi hadzal asr. Tidak dikenali kewujudan mereka bikasrah, melainkan kita kenali kewujudan mereka adalah pada zaman tabi'at-tabi'in. Adapun pada zaman selepas daripada tabi'at-tabi'in amat jarang-jarang kita temui orang yang mana ilmunya sampai seperti mana tahap mujtahid mutlaq. Okey, seperti inilah dinamakan daur ataupun dinamakan pusingan ini, dinamakan zaman tabi'at tabi'in ini dengan nama yang pelbagai kerana keistimewaan yang berbeza-beza yang menyingkap daripada keadaan fiqh yang dahulu berkembang sehingga ke hari ini. Okey, dari sudut siasi, dari sudut siasi, politiknya, pada zaman a'immatul mujtahidin, mereka berada di bawah naungan Daulah Al-Islamiyah, negara Islam, iaitu di bawah tampuk kepimpinan Al-Khilafah Al-Abbasiyah, yang mana bermulanya pada awal kurun yang kedua dan berpanjanganlah Khilafah Abbasiyah sehinggalah pertengahan kurun yang ke-7 Hijrah.
di mana telah jatuhlah pada ketika itu separuh tahun yang ke-7 Hijrah, telah jatuhlah khilafah Abbasiyah dengan jatuhnya Baghdad di tangan Hulaku. Hulaku. Nah, pada tahun yang ke-656 Hijrah. Jadi Hulaku telah meranapkan bumi Baghdad dan sekaligus telah meruntuhkan kerajaan Abbasiyah. Dari segi politiknya begitu. Dan dari segi ijtimaiyah, kemasyarakatan, mujtama' pada zaman tabi'in min al-ajyal allati ja'at ba'da tabi'in, di kalangan generasi yang datang selepas tabi'in, mereka ini adalah dipanggil generasi tabi'in. Dan mengiringilah selepas daripada mereka dipanggil generasi a'immatul mujtahidin, imam-imam yang mujtahid. Bahkan min atba'it tabi'in, bahkan di kalangan imam ini, mereka dahulunya di kalangan atba'it tabi'in, mislul Imam Abi Hanifah, bahkan di kalangan imam-imam mazhab, yang mana mereka ini dahulunya ada juga di kalangan pengikut tabi'in, seumpama Imam Abu Hanifah, kerana dia antara yang paling senior lah, yang awal-awal sebelum dia wafatnya Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 150 Hijrah. Dan maka sesungguhnya sebahagian di kalangan mereka menganggap bahawasanya Imam Abu Hanifah min atba'it tabi'in, di kalangan pengikut-pengikut tabi'in, kerana melihat Abu Hanifah li ru'yatihi li adadin min at-tabi'in fi asrihi, kerana melihat Imam Abu Hanifah ini li adadin min at-tabi'in fi asrihi, kerana ada beberapa orang di kalangan tabi'in pada zamannya. Mana ada beberapa orang tabi'in yang hidup umurnya panjangnya sempat bersama dengan Imam Abu Hanifah. Wa nahnu lam nafrad li asri tabi'in, kami tidaklah membahaskan pada zaman tabi'in satu perbahasan yang luas, kerana tidak ada faktor yang, tidak ada ruang yang cukup sebenarnya untuk kita membahaskan tentang siapakah senior dan juga junior pada zaman tabi'in. Bahkan kita menganggapnya bimasabati nuqtah intilaq li asril a'immah al-mujtahidin faqat. Cuma kita menganggap mereka ini adalah di antara era zaman para mujtahidin. Antara mazahir ataupun mazhar, benda yang paling penting dan jelas pada zaman imam-imam yang mujtahidin adalah zahirnya mazhab fiqh pada zaman imam mujtahid ini. Kita melihat zahirnya madrasah, munculnya madrasah fiqh ini pada zaman tabi'in, cumanya lam takun hunaka al-awamil kafiyah li zuhuril madhahib al-fiqhiyah fi dhalikal waqt. Sebenarnya perbezaan mazhab ini, perbezaan ijtihad ini, kita dah lihat dah munculnya pada zaman tabi'in lagi. Madrasah fiqhiyah ni kita lihat perbezaannya sejak zaman tabi'in lagi, cumanya tidak ada faktor yang mendorong, faktor yang cukup untuk munculnya mazhab fiqh pada ketika itu. Adapun pada zaman ini, maka sesungguhnya telah muncullah mazhab fiqh fi atimmi marahiliha, telah muncullah mazhab fiqh pada atammi marahiliha, marhalah yang paling sempurna. Mazhab-mazhab ini
Di antaranya ma huwa fardi, dialah mazhab fardi, individu, ataupun dipanggil sebagai mazhab jama'i, berjemaah. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bila sebut tentang mazhab al-fardi, mazhab individu, yang dimaksudkan di sini adalah majmu'atul ara' al-fiqhiyah al-mawrutha 'anil mujtahid, iaitu pengumpulan fatwa-fatwa fiqh, pendapat-pendapat fiqh, ijtihad-ijtihad fiqh yang diwarisi daripada, yang diambil daripada para mujtahid. Duna an yansyura min qibali atba'ihi, tidaklah disebarkan daripada pengikut-pengikutnya. Jenis ini adalah daripada mazhab-mazhab yang telah berpendapat dengan wa hadha an-naw' min al-madhahib dhahaba bi dhihabi ashabih, yang mana sahabat-sahabat Nabi mereka sebenarnya bermazhab dengan berpegang dengan pegangan ini. Kerana pada ketika itu tidak ada lagi tersebarnya buku dan sebagainya, penulisan dan sebagainya. Hanya dinukilkan adalah pandangan fi sanayal kutub al-fiqhiyah, pada hujung-hujung kitab fiqh, wal hadithiyah, dan juga kitab-kitab yang moden, walam yabqa laha athar, tidak kekal apa-apa kesan, tidak ada apa-apa kesan. Makna kita katakan di sini adalah dikumpulkan pendapat fiqh yang daripada mujtahid dan tidak disebarkan. Makna untuk diri dia. Tidak disebarkan daripada pihak pengikut dia tak sebarkan pendapat imam ni. Jadi dia tahu dan dia tak sebarkan. Cuma dia tahu. Perkara yang kedua adalah mazhab jama'iyah, al-mazahib al-jama'iyah, iaitu mazhab-mazhab yang terdirilah daripada pendapat-pendapat mujtahid, seperti mana mazhab-mazhab yang mana terdiri takawwanat, berdiri ia, mazhab-mazhab ini bangun sehinggalah dia matang, min khilal ma dawwanahu haula'il mujtahidin, semasa tempoh para mujtahidin mengarang, dawwanahu, mengarang, membukukan para mujtahidin dan pengikut-pengikut mereka, fi majmu'at mutakamilah, pada majmu'ah yang pada grup yang saling lengkap melengkapi, dan mereka sandarkan kepada grup ini pendapat-pendapat mereka yang khassah dalam masalah-masalah yang tidak dinukilkan oleh imam-imam mereka. Dan jenis ini daripada mazhab yang mana Allah Ta'ala telah sediakan untuknya al-baqa', kekal sampai hari kiamat. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat berkembangnya fiqh pada zaman imam-imam yang mujtahid, dan juga sebab-sebab berkembangnya ilmu fiqh pada zaman mereka. Sesungguhnya fiqh ini telah berkembang maju pada zaman tabi'in bi syaklin malhudhin ala nahwi lam yasbaq lahu mathil fi tarikh, yang mana tak mendahului lagi sebelum daripada itu seperti mana berlaku pada zaman pada zaman al-a'immah al-mujtahidin. Begitu maju cepat, sehingga dinamakan masa ini dinamakan dengan asri zahabi lil fiqh al-islami. Tatawwarul fiqh al-islami tatawwuran tabi'iyan
berkembangnya fiqh Islami dengan perkembangan yang tabi'i, kerana telah berkembangnya fiqh bisyaklin tadrijiyin, dengan bentuk yang berperingkat-peringkat berkembang. Dia tak terus naik sikit seperti naik tangga. Bermulanya zahirnya ilmu fiqh mula-mula mu'tamadan 'ala nusus, kerana bersandarkan kepada nas daripada Al-Quran, hadis pada zaman Nabi. Thumma tara'ra' ba'da dhalika mu'tamidan 'ala ijtihadi sahabah, kemudian telah matang sehinggalah mu'tamidan 'ala ijtihadi sahabah, sehinggalah mereka akan berpegang pula kepada ijtihad sahabat, fatwa sahabat, ketika mana keperluan hajat kepada pendapat di kalangan sahabat. Kemudian bermulalah fiqh ini berkembang. Selepas itu dengan zahirnya pula munculnya pula madrasah fiqhiyah pada zaman tabi'in, natijah hasil daripada tafa'ul fiqhi ma'al bi'ah allati dakhalaha, iaitu bagaimana fiqh, environment fiqh yang mana di negara yang mereka memasukinya. Wa khatama dzalika tatawwur, berakhirlah perkembangan itu dan sampailah kepada kemuncaknya pada zaman ini dengan zahirnya imam-imam yang mujtahidin, dan juga munculnya mazhab fiqh dan juga kitab yang telah dibukukan, kitab fiqh yang telah dibukukan. Sekalipun demikian, fiqh izdahara bisyaklin tabi'iyyin, fiqh sebenarnya telah pun berkembang dengan bentuk tabi'i semenjak daripada zaman Nabi. Mereka lalui beberapa zaman, dengan zaman sahabat, zaman tabi'in, sehinggalah berkembangnya ilmu pada zaman ini. Pada zaman apa? Zaman tabi'in. Cumanya annal muta'ammil fi hadhihi adh-dhahirah yajid anna an-namwa al-fiqhi laysa bisababin hadha as-sabab at-tabi'i faqat, bal hunaka asbab kathirah min wara'ih. Sebenarnya kita yang memerhatikan, kita akan lihat majunya fiqh ini bukan dengan satu sebab daripada sebab tabi'i sahaja. Bukan sebab-sebab semula jadi berkembang fiqh makin lama makin maju, tidak. Bahkan sebenarnya ada beberapa sebab yang sangat banyak di belakang sana. Di antaranya adalah ittisa'ul futuhat al-islamiyah. Sebab apa majunya fiqh? Bukan satu sebab, tetapi banyak sebab. Apa sebabnya? Sebab telah luaslah futuhat. Apa itu futuhat? Iaitu penaklukan negara-negara Islam. Negara-negara kafir telah ditakluk menjadi negara Islam. Kemudian mengambil berat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Mereka mengambil berat terhadap fiqh dan juga mengambil berat terhadap fuqaha. Syuyu'ul jadal, tersebarlah perdebatan, pertelingkahan, perbezaan pendapat di antara ulama. Kemudian yang keempatnya adalah bebas, hurriyatul ra'yi wal ijtihad, bebas logik, ar-ra'yi bebas, penggunaan ar-ra'yi bebas dan juga al-ijtihad. Yang kelima adalah tadwinul ulum, dibukukan ilmu-ilmu. Kemudian yang keenam, telah muncullah mujtahid yang senior pada zaman tersebut. Kita akan huraikan satu persatu insya-Allah daripada 6 yang kita bincangkan, antara sebab yang jelas. Berlakulah kemajuan dalam ilmu fiqh dengan 6 sebab. Salah satunya adalah
luasnya futuhat al-Islamiyah. Sesungguhnya telah luaslah futuhat al-Islamiyah pada zaman tabi'in sehingga taba'adat atrafuha, penghujung dunianya daripada Isbania sebelah barat sehinggalah ke China sebelah timur. Wa kana littisa'i raq'ati ad-dawla al-islamiyah atharuhu al-baligh fi an-namw al-fiqh al-islami. Ada pun yang demikian, okey, luasnya penaklukan negara Islam adalah kesannya yang sampai pada perkembangan fiqh Islami dan juga kemajuannya. Di antaranya apa? Sebab apa dipanggil, bila banyak negara-negara Islam dibuka, maka Islam ataupun fiqh menjadi berkembang luas. Tidaklah seperti bawah, katak di bawah tempurung. Di antaranya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, di antaranya adalah kathratul waqa'i al-jadidah, iaitu apa? Banyaknya isu-isu baru. Apabila dibuka negara-negara Islam pada negara yang sangat luas ini, pelbagai manusia ada, rakyatnya ada, pelbagai bangsa ada. Walaha hadaratuha wa taqaliduha, dan bagi negara tersebut ada hadarah, ada ketemadunannya, dan juga ada adat dan juga urufnya. Fa'uridat 'ala al-Imam Abu Hanifah taqalid ahli al-Iraq, maka dibawa datang kepada Imam Abu Hanifah taklid kepada ahli al-Iraq, iaitu ahli al-Iraq madrasatu ahli ar-ra'yi. Di mana tu? Iraq di Kufah, Iraq, di Kufah. Okey. Dibawa datang kepada Imam Abu Hanifah taklid ahli Iraq. Dibawa datang kepada Imam Syafi'i adat, uruf ahli Mesir. Dibawa datang kepada Imam Al-Auza'i a'raf, uruf ahli Syam. Seperti inilah pada setiap negara, urida waqa'ihu wa ahdathuhu, akan datanglah beberapa peristiwa dan juga beberapa perkara. Dan tak dapat tidak bagi ulama-ulama fiqh, mereka bentangkan perkara-perkara ini. Mereka bentangkan perkara-perkara ini di atas, mereka bawa datang perkara-perkara ini di atas nas. Fakana minha muwafiqan li mabadi'il Islam aqarruha, dan dia maka minha muwafiqan, apa yang di antaranya dia bertepatan dengan mabadi' al-Islam, wa ma kana mukhalifan li hadhihi mabadi' an-nusus, ada yang mana tidak setuju, bertentangan. Okey, fama kana minha muwafiqan li mabadi' al-Islam wa aqarruha, ada pun orang yang mana bertepatan dan juga bertepatan dengan apa? Mabadi' Islam. Wa ma kana mukhalifan li hadhihi al-mabadi' ankaruha aw sabaghuha bi sibghati al-Islam, wa hakadha ra'ayna kayfa qad dhaharat ahkam fiqhiyah jadidah natijat littisa' al-futuhat al-islamiyah. Itu antaranya lah. Ada banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan. InsyaAllah ta'ala satu persatu kita akan sebut. Mungkin tak sempat untuk kita habiskan pada hari ini. InsyaAllah kita akan habiskan ittisa'ul futuhat al-islamiyah, iaitu luasnya futuhat al-islamiyah, iaitu antaranya adalah luasnya negara-negara yang baru, tanah-tanah yang baru. Kemudian thaqafat al-umam al-mukhtalifah, iaitu thaqafat
kebudayaan umat yang berbeza dan kesannya pada akal. Semua ni insya-Allah kita akan bincangkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang melayari page Facebook kami pada saat dan ketika ini, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita. Sebab apa mazhab tak sama di antara satu sama lain? Kerana sumber dalil berbeza. Ini semua tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk kepada masalah perbincangan yang kita bincangkan sebelum ini mengenai usulul fiqh. Ada dalil yang mereka terima, ada dalil yang mereka tak terima. Ada al-adillah al-muttafaq 'alaiha, ada al-adillah al-mukhtalaf fiha, yang mana ulama tak, sebahagian tak terima, sebahagian terima. Kemudian di dalam apa lagi, di antara perbezaan pendapat ulama-ulama fiqh juga kita akan sebutkan nanti, di mana di sana cara pengambilan dalil tu berbeza. Ada yang mana mereka ambil Quran dan juga hadis, ada hadis tersebut tak sampai kepada imam mazhab tu, ataupun ada beberapa faktor lah yang menyebabkan dia tidak berpegang dengan dalil itu, maka menjadikan hukumnya berbeza. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lupa layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana pelbagai playlist yang disediakan untuk tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.